Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Berkata Ibnu Athaillah, mal arifu man idza asyara wajada al-haqqu aqrabu ilayhi min isyaratihi bal al-arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa tawaihi fi syuhudihi. Tiada arif yang hakiki itu mereka yang apabila berisyarat ia kepada sesuatu, apabila berisyarat ia kepada sesuatu makna daripada hakikat pada isim ataupun sifat, maka diperolehinya hak terlebih hampir kepadanya daripada isyaratnya. Tetapi arif yang hakiki itu yang tiada berisyarat baginya kerana fanaknya di dalam wujudnya dan tergolongnya di dalam syuhudnya, artinya daripada wujud dirinya, kerana istighraqnya, yakni tenggelamnya dalam syuhud jalal Tuhannya dan kamalnya yang dikehendaki bagi Adam tiap-tiap suatu dengan sebabnya dan wujud tiap-tiap suatu daripadanya. Jadi ini kalam Ibn Athaillah, dan kalam ini agak sukar dipahami, dan dia membahaskan tentang orang yang arif billah. Orang yang arif billah ni orang yang benar-benar mengenal Allah, bukan orang yang sekadar pengakuan dia mengatakan dia mengenal Allah. Maka Imam Ibn Athaillah ini meletakkan garis-garis panduan bagaimana orang itu benar-benar dikenali dengan orang yang arif billah. Kadang-kadang kita menyangka orang itu orang arif billah, tetapi dia masih lagi bersangkut paut ataupun bergantung dengan selain daripada Allah. Maka tanda orang arif billah ini, dia sudah tidak ada apa lagi, yang dia ada hanya Allah, dan dia sudah tidak ingin apa lagi, yang dia ingin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia tidak terpedaya dengan anugerah yang diberikan kepadanya. Adapun kita orang awam, kadang-kadang diberi anugerah oleh Allah, maka dengan anugerah itu kita menyangka bahawa kita dekat dengan Allah. Umpama Allah Ta'ala beri apa kehendak kita, bila datang kehendak kita, selang beberapa lama orang pun tahu apa yang kita hendak. Teringin kata contohnya nak makan buah rambutan, selang beberapa lama orang tahu buah rambutan. Dan banyak apa-apa keinginan Allah Ta'ala beri tunaikan, lalu dia menyangka boleh jadi aku ini orang yang dekat dengan Allah. Dan boleh jadi juga sebenarnya orang yang dapat macam orang yang dekat, orang yang jauh pada Allah pun boleh. Maka bagaimana kita nak mengetahui kalau orang itu orang arif billah yang benar-benar mengenal Allah dengan orang yang kita sangka dia arif billah tapi belum lagi, ataupun dia menyangka bahawa dia sudah arif billah, dia betul-betul mengenal Allah tapi hakikatnya belum lagi. Maka tiada arif yang hakiki, tiada orang mengenal Allah yang hakiki yang sebenar-benar itu mereka yang apabila berisyarat ia kepada sesuatu, maknanya dia ini bergantung kepada isyarat di atas sesuatu. Isyarat ini satu perkara yang payah untuk kita nak takbirkan maknanya. Maka dikatakan bahawa isyarat ini adalah sesuatu Allah Ta'ala beri kepada hatinya mengenai keyakinan dari segi tauhid kepada Allah, ataupun pemberian-pemberian yang Allah Ta'ala beri, umpamanya ilmu laduni sebenarnya Allah Ta'ala beri. Hatta pemberian-pemberian yang Allah Ta'ala beri itu
merupakan isyarat Allah Ta'ala nak beri dia sesuatu pada dia. Tapi isyarat itu belum lagi maknanya belum lagi dikatakan dia ini orang yang arif billah, walaupun dia sudah dapat isyarat daripada Allah. Maka dikatakan apabila berisyarat ia kepada sesuatu makna daripada hakikat pada isim dan atau sifat. Pada isim ni pada nama Allah ataupun pada sifat Allah. Baik. Kita ini kadang-kadang kita melihat sesuatu. Kita melihat sesuatu, kita hanya melihat zahir. Tapi ada orang berperingkat-peringkat melihatnya. Contohnya seorang yang melihat bukit. Maka orang yang melihat bukit, dia akan nampak bukit. Maka dia melihat bukit, dia tidak melihat pencipta bukit. Dia tidak melihat kepada pencipta bukit. Orang-orang kafir pun begitu juga. Dia buat kajian, buat dokumentari, dia buat rencana mengkaji gunung berapi. Dia buat rencana mengkaji gunung, bukit dan seumpamanya. Tapi hanya sekadar memahami gunung secara zahir. Tetapi tidak sampai kepada siapakah yang mencipta gunung tadi, siapa yang mencipta bukit. Orang yang beriman melihat bukit-bukit, hanya bila ditanya siapakah yang mencipta bukit, lalu dikatakan Allah. Tetapi ketika mana dia melihat bukit, di dalam hatinya kosong daripada Allah. Tetapi ada orang yang Allah Ta'ala beri isyarat pada dia. Dia melihat bukit, tetapi dia melihat asma Allah. Dia melihat sifat Allah. Bila dia melihat bukit, dia akan terasa di dalam hatinya, itulah kudrat Allah. Itulah kudrat Allah Ta'ala. Dia telah melihat sifat Allah. Maknanya, walaupun melihat bukit, tapi melihat sifat Allah. Sudah acak kali kita beritahu, orang yang makan mi, kadang-kadang dia nampak mi, kadang-kadang dia nampak tukar masuk. Dia makan mi, sedap mi ni. Ada orang makan, pandai tukar masuk. Tidak sama pandangan orang tadi. Makanan sedap tak ni. Tapi yang seorang ini sudah panak mi itu. Mi itu dah panak, nampak tuan dia. Tuan tukar masuk. Maknanya ada orang dia makan mi, dia kata dia tengok pada tok guru pada tukar masuk tu. Mok dia tu pandai masuk ajar anak dia. Maknanya nampak tinggi lagi. Jadi nak beritahu bahawa pandangan orang. Sehingga kan seseorang yang melihat alam, dia sudah melihat kepada sifat Allah. Walaupun dia melihat bukit, tapi dia sudah nampak, rasa. Kalau orang tanya dia kata itulah kudrat iradat Allah. Ini maknanya dia sudah melihat sifat Allah. Bila dia dapat saja makanan, dia tidak melihat pada makanan, tapi dia akan ingat dalam hatinya itu Ar-Razik, iaitu Tuhan yang memberi rezeki. Maknanya dia sudah melihat asma Allah, melihat sifat Allah. Hatta kepada orang yang sudah melihat asma Allah, sifat Allah, belum lagi arif yang hakiki. Masya Allah. Kita memang tak nampak dah, kita nampak bukit-bukit lah kita. Maknanya itu pun tukar bukit kecil dengan bukit besar. Kecil belum, bukit besar belum, tukar. Nak tengok sifat Allah, asma Allah. Lalu dikatakan bahawa orang arif yang hakiki ni, walaupun dia sudah dapat, dia kata bukanlah, ataupun tiada arif, tiada itu bukan, tiada arif yang hakiki, mereka yang apabila isyarat ia kepada sesuatu makna daripada hakikat pada isim dan sifat. Dia sudah tidak melihat kepada zat itu, tapi dia lihat di sebalik zat itu. Tapi dia melihat sifat, melihat zat Allah Ta'ala. Dia kata bukan lagi, maka dibolehnya hak yang terlebih hampir kepadanya, dibolehnya hak yang terlebih hampir, dirasakan bahawa dia sudah hampir kepada Allah. Orang lain tu kalau tengok bukit-bukit lagi, tapi aku sudah rasa mengenai kudrat dan iradat Allah. Kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Maknanya dia sudah arif billah dah, tapi mungkin tidak sampai arif billah yang benar-benar hakikat, yang sempurna maknanya. Kenal Allah dah, sudah nampak sifat itu sudah baik. Maka bagaimana orang yang boleh mencapai keadaan macam itu, sampai dia melihat sifat? Hari ini kita tak melihat sifat. Cuba kita makan makanan yang lazat, tunggu kita lapar, nanti ada jemputan, dah molek tak makan lagi, jemputan tak makan lagi,
Balik-balik memang orang tak masuk sebab ada jemputan. Kemudian sampai dekat jemputan buat prosedur pula tak makan lagi. Maknanya sampai pukul 3 lebih baru orang boleh makan. Boleh makan masa tu makan nasi. Allah sedap nasi. Lupa dulu Tuhan. Tak nampak dah siapa yang memberi makanan tak ada. Maknanya bukan makanan itu panak, Tuhan yang panak. Patutnya makanan itu sudah panak yang wujud Allah. Maka dikatakan bahawa diperolehinya, didapatinya akan dirinya. Dia rasanya hak yang terlebih hampir kepadanya. Dia rasa hak itu benar-benar sudah hampir kepadanya, kepada Allah. Dia rasa dia benar-benar hampir kepada Allah. Ini satu sifat. Kita ni ada satu sifat perasan. Semayang banyak rasa dekat dah dengan Tuhan. Maknanya zikir banyak rasa dekat dah. Ini satu juga, satu sifat yang sebenarnya yang kita merasa bahawa kita dekat, tapi belum lagi dekat. Kalau tidak, kenapa orang-orang soleh banyak menangis? Patutnya dia dah boleh ketawa dah, nak apa dah, sebab dia dekat dah. Kita yang menangis. Tapi dia yang dekat kau menangis. Dekat menangis. Orang yang dekat dengan Allah, dia rasa jauh. Orang yang jauh dengan Allah, dia rasa dekat. Sebenarnya dia jauh dengan Allah, tapi dia rasa dekat saja. Sebab Allah Ta'ala bangun pagi kat Ticana tu, tengah hari ada, makan malam pun ada, makanan pun sihat, tidur pun tak ada apa, sihat Tuhan bagi. Semua kita baca-baca atas nikmat tadi. Padahal nikmat tadi itu bukan menyebabkan kita ingat Tuhan. Kalau nikmat tadi yang kita dapat menyebabkan kita ingat Tuhan itu sudah ada tanda, sudah ada isyarat. Sudah ada isyarat maknanya. Tapi isyarat tadi belum lagi sampai kepada jamu dalam istilah tasawuf. Lalu dikatakan bahawa jamu nanti kita terangkan. Terlebih hampir kepadanya dan dirasa hampir daripada isyaratnya. Daripada isyarat, ini daripada mendapat tanda isyarat tadi. Bila dia mendapat tanda bahawa dia sudah melihat sifat Allah, asma Allah, dengan tanda itu dia sudah menyangka dia hampir dengan Allah. Tetapi arif yang hakiki itu, ini nak terang. Orang yang arif billah yang hakiki itu, yang tiada berisyarat baginya, tak ada isyarat. Bukan tidak ada isyarat, tidak ada tanda isyarat, ini tanda, tapi payah. Katanya payah nak diungkapkan. Payah macam mana? Payah macam kita nak cerita tentang sedapnya makanan tadi. Cuba kita cerita sampai orang faham betul-betul. Oh gitu rasanya. Ada tak ada? Tidak boleh nak diungkapkan. Maka isyarat. Tetapi arif yang hakiki itu yang tiada berisyarat baginya, tidak ada isyarat baginya. Kerana panaknya di dalam wujudnya, kerana panak di dalam wujudnya, wujud isyarat tadi. Dia sudah tidak, walaupun dia nampak bukit, maknanya dia tidak bergantung kepada isyarat tadi. Walaupun dia nampak bukit itu, dia tak kata bukit dengan kudrat iradah Allah. Tapi lama-lama hilang kudrat iradah Allah. Habis nampak apa? Nampak bukit, nampak Allah. Ini Al-Hallaj. Al-Hallaj, orang kata dia kufur syirik pada Allah. Sebab apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala adalah kocik aku. Maknanya kata Tuan Guru Hajilah, dia kata Al-Hallaj ini gambarannya. Kalau kamu tunjuk apa-apa pun dia kata Tuhan. Tunjuklah apa-apa pun dia kata Tuhan. Dan kalau tunjuk tiang, kata Tuhan tiang, tak ke syirik. Akhir-akhir dihukum bunuh oleh ulama-ulama fiqh. Ulama-ulama sufi kata dia orang arif billah yang hakiki. Yang benar-benar arif billah, benar-benar kenal Allah. Kata Tuan Guru Hajilah mengatakan, Ibnu Atta'illah ini, Al-Hallaj ini orang yang terfanat ataupun sudah hilang makhluk yang ada Allah. Hilang terus makhluk yang ada hanya Allah Ta'ala. Maka tunjuklah makhluk dikatakan Allah. Bukan dia kata Allah tu apa dia kata tiang itu Allah, kalau kambing kami itu Allah. Bukan dia kosak begitu. Tapi dia sudah tidak lagi melihat makhluk. Akhirnya dihukum bunuh, dipancung katanya. Lalulah darah tadi, darah dia terpecik, tertulis kalimah La ilaha illallah. Maknanya darah dia pun zikir. Darah dia pun berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dia tidak lagi, tidak ada isyarat.
maka ia sudah hilang isyarat tadi. Banyaklah maknanya tanda-tanda yang Allah Ta'ala beri, termasuk juga ilmu laduni yang Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang dia sudah terhilang dah benda tu. Hatta katanya segala kelebihan-kelebihan lain sudah fana, sudah hilang. Ramai mana orang yang melalui jalan ketuhanan, dia terlekat dengan karamah. Bila dia melalui jalan zikir, jalan ni Allah Ta'ala beri pembukaan, dapat kasyaf, dapat karamah, dapat macam-macam kelebihan. Lalu kelebihan itu dia sangka dia dekat dengan Allah, lalu dia sibuk dengan kelebihan tadi. Maka jumpa dia cakap bakal ramah aja hadap dia. Pergi Mekah tiada hari. Heran dia orang nak tawakal nak haji tiada hari. Dia pergi Mekah tiada hari. Orang tawakal berapa kali sehari nak haji. Pada haji. Tapi orang main haji lah maknanya. Lalu dikatakan bahawa dia terlekat dengan perkara itu. Sebenarnya orang yang mendekatkan diri dengan Allah, dia tak cari benda tu, tapi dia mencari ketauhidan kepada Allah. Dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa tiada berisyarat baginya kerana fanaknya di dalam wujudnya, wujud Allah. Fana dah habis. Apa-apa yang ada tu sudah hilang. Baik, dia beberapa peringkat. Kita orang awam, kita tak belajar. Lalu kita tengok bukit, nampak bukit lah. Nampak bukit. Kemudian kita pun cuba belajar. Kemudian kita bercubalah melalui jalan penyucian hati, berzikir, bertaubat, kemudian bersahabat dengan orang yang soleh. Lepas tu meningkatkan amal ibadat. Lama-lama Allah Ta'ala buka sikit. Bila buka sikit, kita nampak bukit. Ketika mana kita nampak bukit, kita akan ingat, kaya Allah Ta'ala. Dari segi kita kaya Allah Ta'ala mencipta bukit. Peringkat pertama bukit sajalah. Kita pun mendalami lagi, beramal lagi, berzikir lagi. Nanti Allah Ta'ala buka lagi. Lama-lama kita nampak bukit, kita tak sebut lagi. Kita tak sebut bukit, kita sebut Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ni kaya telah mencipta bukit. Mula bukit dicipta oleh Allah. Allah mencipta bukit. Dia duduk Allah Ta'ala depan. Lepas tu mari pula kita berzikir. Tengok saja Allah. Inilah kudrat iradat. Lama-lama hilang bukit, kudrat iradat pun hilang. Yang nampak Allah. Yang nampak Allah Ta'ala tadi, isyarat tadi sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Dia sudah nampak Allah, wujud Allah. Bagaimana melihat Allah? Wallahualam. Tanya orang yang ahli billah, dia tahu. Maka dikatakan kerana fana dalam wujudnya dan tergolongnya di dalam syuhudnya. Apa makna syuhud? Di dalam orang yang memandang Allah. Syuhud ni memandang Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi melihat Allah. Orang tanya Sayyidina Ali, adakah kamu sembahyang kamu melihat Allah? Sayyidina Ali tanya balik, kamu sembah siapa kalau kamu tak tengok Allah? Sayyidina Ali. Maka dikatakan sembahyang itu melihat Allah. Bagaimana dia melihat Allah? Allah Ta'ala itu tidak berjisim dan seumpamanya laisa kamitslihi syai'un wallahu a'lam, tapi duduk dalam syuhud kepada Allah. Maknanya, maka kita tak boleh nak ungkapkan benda-benda ini kecuali orang ahlinya. Lalu dikatakan duduk dalam pandangan Allah. Dan bila seorang itu duduk di dalam memandang Allah, ia sebenarnya duduk dalam kenikmatan, duduk dalam kelazatan beribadat kepada Allah. Maka orang yang macam ini sembahyangnya 2 rakaat tidak sama dengan sembahyang kita 100 rakaat. Kerana sembahyang kita 100 rakaat lalai, sembahyang 2 rakaat itu ingat. Maknanya, maka semayang dia cukup bernilai kerana ketika itu dia sudah syuhud, dia sudah memandang Allah. Maka artinya daripada wujud dirinya, dia telah memandang syuhud Allah Ta'ala daripada wujud diri, memandang diri dia itu kerana istighraqnya, kerana tenggelamnya di dalam syuhud, di dalam syuhud, yakni memandang jalal Tuhan, ketinggian Tuhannya dan kamalnya dan kesempurnaan. Sudah melihat ketinggian Allah, kesempurnaan Allah. Ini orang-orang ahlillah,
kita ni duk bahas tentang orang ahlillah. Kita ni orang awam lagi. Tapi sekurang-kurangnya takut kita tahu bahawa orang ahlillah ini dia tidak mendakwa. Dia tidak banyak mendakwa. Saya pernah bertanya dengan seorang Syekh Yusuf Al-Hasan. Kata Syekh, bagaimana kalau saya berjumpa dengan seseorang yang seseorang itu dalam percakapan dia selalu mengaku saya tak bujuk siapa-siapa, saya tak jumpa orang macam tu, tapi saya cuba tanya persoalan kalau jumpa, bagaimana kalau saya berjumpa dengan seseorang yang mana di dalam percakapan dia selalu mengaku bahawa dia ini aulia Allah, ataupun dia tidak mengaku, dia tak sebut dia aulia Allah, tetapi melalui kalam anak-anak muridnya yang hampir menyatakan dia aulia Allah Ta'ala. Bagaimana? Kata Sidi Syekh Yusuf Al-Hasani, tinggalkan orang itu. Itu je jawapannya. Tinggalkan orang itu. Kerana perjalanan tasawuf bukan perjalanan pendakwaan. Mendakwa. Kalau perjalanan itu perjalanan yang bentuk pendakwaan, kalau tarekat kita lebih baik pada tarekat dia, ni lebih tinggi, itu tak boleh. Yang paling penting yang kena faham, semua tarekat molek belaka. Tak molek itu bukan tarekat yang tak molek, itu orang yang melalui dia awak menyeleweng. Tarekat itu molek. Dan semua tarekat ada kelebihan masing-masing. Orang yang betul-betul tu dia tak ada apa-apa, biasa orang baru-baru yang timbul masalah. Rasanya begitu. Tapi orang yang sudah dekat dengan Allah, dia sudah tenggelam habis, dia tak kira dah karamah apa pun tak ada benda. Jadi tak ada rasa dah. Maknanya bagi dia hanya melihat Allah, maka tenggelam dirinya. Dia melihat dalam jalan Allah dan juga kamal Allah, ketinggian Allah dan kesempurnaan Allah yang dikehendaki bagi Adam tiap-tiap satu dengan sebabnya. Adam ni tiada dah dengan sebab-sebab sesuatu, tiap-tiap satu dengan sebabnya. Tak ada dah. Yang lain semua daripada Allah, tak ada dengan sebab apa-apa. Dan wujud tiap-tiap satu daripadanya, tak ada dah sesuatu yang wujud daripadanya, semuanya sudah melihat Allah. Tak ada dah sebab makhluk, dia ada, hanya nampak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya dia sudah tidak melihat makhluk, dia hanya melihat Allah Ta'ala sahaja, dan dia sudah tenggelam. Ini orang arif billah yang hakiki. Dan kata Abu Yazid rahimahullah ta'ala, terlebih jauh mereka itu daripada Allah, terlebih banyak mereka itu isyarat kepadanya. Masya Allah. Abu Yazid kata, orang yang semakin banyak isyarat sebenarnya semakin jauh. Kita ni kadang-kadang salah faham isyarat yang Allah Ta'ala beri tanda-tanda yang menyebabkan kita semakin kuat tauhidnya kepada Allah. Ketika mana kita ini mendekatkan diri dengan Allah, Allah Ta'ala beri macam-macam yang orang lain tak dapat. Allah Ta'ala buka kasyaf pada kita. Masya Allah, kita nampak. Kita duduk dalam satu surau, orang lain tak nampak, kita nampak cahaya. Padahal silau jam tangan orang tu je, cahaya keluar. Orang tu duduk walaupun ada jam tangan dia, kaki dia gitu, nampak, cahaya keluar. Lu nampak tak? Nampak, aku seorang yang nampak cahaya keluar. Maknanya, tengok. Jadi kadang-kadang terpedaya begitu saja. Maka dikatakan bahawa Abu Yazid kata semakin banyak isyarat. Isyarat ini sebagai tanda-tanda yang Allah Ta'ala beri untuk menguatkan tauhid dia. Jadi di antaranya karamah. Maka Allah Ta'ala bagi, contohnya, kemudian banyak-banyak bagi karamah, kemudian banyak lagi Allah Ta'ala buka pada dia, buka kasyaf dan sebagainya. Abu Yazid rahimahullah Ta'ala berkata, orang kadang-kadang bila banyak-banyak pembukaan pada Allah Ta'ala beri itu sebenarnya bukan kau dekat, kau jauh. Kita duk ingat kalau kita dapat karamah, takat ni tak ada lagi. Ma'unah pun tidak ada. Apa ma'unah? Ma'unah ni pertolongan Allah. Seperti orang naik motor, minyak kering ikut metal, ataupun naik kereta tengok metal, habis dah, maknanya minyak tak ada. Tapi kereta tadi boleh gerak sampai kereta saya minyak dengan syarat asal berhenti, ya buka. Maknanya pergi straight sampai. Ada pertolongan Allah. Takkan ni tak dapat, walaupun minyak tengah naik ini pun tak dapat juga.
Kalau dapat karamah minta karamah apa nak? Karamah naik kereta tayar si minyak. Sebab apa? Sebab minyak mahal. Jadi nak beritahu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi satu kelebihan-kelebihan. Kita ni kadang-kadang duk sangka bila Allah Ta'ala beri kelebihan macam ini, akhirnya kita rasa kita sudah dekat dengan Allah. Kata Abu Yazid, kau banyak sesuatu isyarah yang Allah Ta'ala beri, sebenarnya semakin jauh. Kadang-kadang kita jumpa orang cerita saya begini, saya begini. Mak kita rasa cemburu juga. Allah, orang ni hebat juga, orang ni hebat juga. Mana ini? Kalau benar Allah Ta'ala beri kehebatan pada dia tu, hanya dia kena jaga-jaga. Boleh jadi juga rupa-rupanya sesuatu yang Allah Ta'ala beri kadang-kadang menyebabkan dia semakin jauh dengan Allah. Dan kata dan bermula isyarat itu terlebih seni, terlebih halus daripada ibarat. Iaitu ibarat itu iaitu kinayah yang tidak ada syarat, tidak jelas, diistikmalkan. Istikmal ini digunakan akan dia oleh ahli tarekat pada antara mereka itu bagi asrar tauhid, rahsia-rahsia tauhid. Jadi nak beritahu, dia kata isyarat ini halus daripada ibarat. Dan dikatakan bahawa kalau ibarat ini kenyataan-kenyataan yang terang, itu ibarat. Kalau ibarat ini kenyataan-kenyataan yang terang. Macam dia mengatakan bahawa kita ini makan obat, ataupun kita ni bergerak. Yang bergerak itu bukan kita, Allah Ta'ala yang tolong gerakkan kita. Kita tidak ada pergerakan itu semua datang pada Allah. Kerana kita tidak ada kudrat, semuanya kudrat Allah. Itu kita boleh faham. Itu baru ibarat. Tapi isyarat, perasaan, merasa Allah Ta'ala itu isyarat. Lagi payah. Dia seni. Kalau ibarat, satu kenyataan yang jelas. Maknanya, bila sahaja kita dinyatakan sesuatu mengenai ketauhidan, ada pun rezeki yang kamu makan itu semuanya datang daripada Allah. Lalu diterangkan tentang macam mana datang rezeki daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun hujan, naik tumbuh-tumbuhan beri makan pada kita. Maka kita nampak itu dipanggil ibarat yang jelas. Tetapi merasa benar-benar Allah Ta'ala memberi rezeki pada kita itu, datang satu perasaan, rasa bersyukur, rasa takut, rasa harap. Itulah dipanggil isyarat. Lebih halus lagi. Macam kita kata khusyuk. Ibarat khusyuk ini adalah orang yang sembahyang, hatinya tetap dengan Allah. Tidak ada ingat apa-apa pun yang lain, hanya ingat Allah dalam sembahyang. Kita pun jelas-jelas macam ni. Baca kitab pun kita beritahu gini-gini. Dia faham apa yang dia baca. Itu ibarat. Tapi isyarahnya, khusyuknya gimana? Gambarannya begitu. Lalu dikatakan bahawa isyarah ini lebih seni, lebih halus daripada ibarat. Dan dikatakan bahawa yang digunakan oleh ahli tarekat dalam menyatakan rahsia-rahsia tauhid. Maka benda ini maknanya isyarat ini satu perkara yang hanya gambaran-gambaran saja. Hanya sekadar kinayah-kinayah, gambaran-gambaran untuk menyatakan rahsia-rahsia tauhid. Tapi bagaimana yang sebenarnya, yang hakikatnya bagi orang yang merasai, dia memahami. Kadang-kadang dia sebut kasyaf. Kita nak kata mana kasyaf? Orang kata hijab, tutupan. Kita nak kata mana hijab? Hanya kita dapat gambarkan. Ahli-ahli tauhid tahulah. Tutupan di dalam hati. Kalau tutupan itu umpama ada macam satu kertas ataupun ada satu lapisan, boleh pergi ke doktor. Terbelah buang lapisan. Ini lapisan Ustaz dengki. Ini lapisan boleh buang macam tu pada hati manusia. Tapi tidak. Hanya dikatakan hijab saja. Tapi bagi orang-orang yang ahlinya, dia tahulah. Ni hijab macam ni. Ni masing-masing tahu. Masing-masing tahu. Orang yang penuh sama-sama makan. Orang pun makan nasi ayam. Dia pernah makan nasi ayam. Sedap nasi ayam sini. Orang kata sedap nasi ayam sini. Gini. Tapi dia dapat gambar dengan nasi ayam sedap macam mana. Dia tak akan gambar nasi ayam sedap macam mie goreng. Sebab dia sama-sama sudah merasai. Tapi merasai itulah dipanggil isyarat, gambarannya. Maka isyarat ini maknanya diamalkan ataupun
digunakan oleh ahli-ahli tauhid untuk menyatakan rahsia-rahsia tauhid. Maka barang siapa berisyarat kepada Allah, Allah Ta'ala yang menilai ia bagi isyaratnya, dan diperolehinya Allah Ta'ala terlebih hampir kepadanya daripada isyaratnya, maka tiadalah ia arif atas tahqiq yang sebenar-benar. Kalau orang itu diberi isyarat kepada dia, diberi kedalaman hati dia, Allah Ta'ala dah buka hati dia. Kita ni hati tak terbuka-buka lagi. Nanti kalau Allah Ta'ala buka, nanti insya-Allah kita akan dapat rasa bagaimana takwanya, bagaimana rasa takutnya orang yang takut. Kadang-kadang kita baca cerita sahabat Nabi siapa mati takut Tuhan. Maknanya takut macam mana? Orang takut hantu tak mati, bukan mati kerana hantu. Kerana bawa kereta lambat ke juga hantu. Mana? Ada orang tu pakai telefon, anak dia main. Bila anak dia main telefon, anak dia tukar ringtone, tukar nada dering. Dia hantar nada dering tu, bunyi budak menangis. Jadi satu hari dia pun balik lewat malam, telefon duduk sebelahnya, tengok-tengok bawa kereta, isteri dia telefon, bunyi nada menangis, takut dia. Mak dia berhenti dia. Lepas tu tengok tak ada, start lagi, jalan lagi, takut dia. Tengok budak menangis, punya telefon dia bunyi. Maknanya takut. Tapi nak beritahu orang-orang yang duduk dengan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala bagi isyarat dia tertentu, isyarat yang tertentu Allah Ta'ala beri kepada dia, lalu dalam keadaan itu dengan isyarat yang tertentu dia dapat, dia merasai dia akan tengok duduk dengan isyarat tadi. Dia duduk sibuk dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Ramai mana orang yang diberi karamah, dia duduk sibuk karamah. Sebab itu orang yang mendalami perjalanan kepada Allah bukan orang yang sibuk dengan perkara-perkara yang pelik-pelik. Ramai datang, ada seorang itu dia kata kalau ustaz boleh bukalah, buka dah berbodoh. Dia kata ada seorang tu dia berzikir, datang wajib bawah putih baru. Lepas tu wajib bawah putih kata kalau mu nak harta, maknanya mu kena buka dengan satu zikir. Zikir apa kata? Kalau kamu zikir dengan zikir macam tu dapat harta banyak, dia kata. Nilai tu. Lepas tu orang tu menghilang. Lepas tu dia tanya saya, ustaz boleh buka tak? Kalau boleh buka tak, kau baru muda. Maknanya kita zikir tu seorang, bahan tu dia tak hari. Macam-macam. Dok benda yang pelik-pelik ni dok cari benda. Bagus dia suka berzikir. Ada seorang tu dia kata, ada seorang ustaz yang berzikir itu dia bagi, dia kata amalan zikir. Amalan zikir dia kata dalam kocek mana ada 50 riyal. Dalam kocek ada 50 riyal. Lepas tu dia tanya saya, ada tak amalan zikir? Takut aku bawa 100 riyal. Saya kata kalau awak ambil zikir dengan saya, kalau 50 riyal tu bukan apa ada. Kena belanja ke saya begitu. Ada tak ada, tak ada. Dia nak cari benda apa? Dan ramai orang-orang yang macam tu. Ramai orang-orang yang datang kata kita ada satu ilmu nur, dia kata. Kalau orang tak ada ilmu nur ni jadi tak sampai Tuhan belaka, kata. Maka kita tak cari dah ilmu lain ni, tak cari dah. Kata tak mari kuliah. Dah kita dah jumpa dah satu ilmu. Ilmu ni padang, kuliah-kuliah pun rakat tak payah mari dah. Ilmu apa dia panggil ilmu nur. Saya pun nak oleh Allah. Kau tahu tak payah belajar jauh-jauh. Tak payah hantar anak jauh-jauh, pergi belajar ilmu ni saja. Jadi akhirnya dia sibuk dengan benda-benda yang macam ni. Mencari ketuhanan bukan begitu. Lalu dikatakan sesiapa yang diberi isyarat dia kata Allah Ta'ala beri kepadanya, maka dia ini menilik kepada isyarat tadi. Dia menilik kepada apa yang Allah Ta'ala beri. Hatinya tertumpu pada benda tu. Kalau karamah lah, kalau ilmu laduni lah, apa-apa saja yang Allah Ta'ala beri, walaupun perkara itu menyebabkan dia yakin dengan Allah Ta'ala, maka dikatakan lalu dia merasa diperolehinya Allah Ta'ala terlebih hampir kepadanya, dirasa Allah Ta'ala hampir dengannya daripada isyarat itu, maka tiadalah ia arif yang tahqiq. Dia bukan orang yang benar-benar arif billah. Sebab tu zaman sekarang ni kadang-kadang orang yang arif billah pun dia sibuk dengan ilmu. Dia sibuk dengan ilmu. Dia suruh kita belajar, dia suruh kita belajar.
Maknanya kalau kita nak kenal Allah, mula ke awal dengan ilmu, dengan akal, dengan ilmu ke awal, kemudian dengan rasa, dengan mulai merasa, kemudian lama-lama datang asyik, rindu dan sebagainya. Lalu dikatakan tiadalah ia arif atau tahqiq yang sebenar-benarnya. Bahkan Imam Junaid ke Asyibli, lupa dah saya, ada seorang itu dia mengatakan bahawa ada orang itu dikatakan wali. Maka dia pun ke anak murid dia, mari kita pergi jumpa sana, kita minta doa dengan wali ini. Dia pun bawa anak murid dia ramai-ramai, bawa anak murid ramai-ramai. Dia pun nampak ke wali tadi, dia duduk ke depan. Duduk ke depan. Kena Nabi suruh duduk belah kiri atau kanan, dia duduk ke depan. Nampak daripada jauh. Wali tadi tak nampak pun. Dia kata, mari kita pusing balik. Pusing balik. Anak murid dia terkejut, dah apa nak pusing balik? Kan kata nak pergi jumpa dia. Nak pergi jumpa dia. Dia kata kalau dia wali, dia tidak akan melanggar syariat. Tak ada pergi. Kira duduk depan. Maknanya. Maka dikatakan bahawa dibolehi terlebih hampirnya daripada isyaratnya, maka tiadalah ia arif yang atas tahqiq, kerana bahawasanya ia bersifat farak dengan syuhud. Apa makna farak? Farak ni maknanya berpisah, maknanya, ataupun berbeza. Maknanya farak ni pisah lah, terpisah dalam syuhud pada Allah. Dia memandang Allah, kemudian dia memandang kurniaan Allah, lalu dia tumpu kepada kurniaan Allah, maka terpisah dia dengan kurniaan Allah, dengan Allah. Kadang-kadang kita beramal, kita berzikir, kita baca Quran, kita majlis ilmu, kita duduk dengan orang saleh, orang alim dan sebagainya, Allah Ta'ala akan beri pembukaan. Baik ke awal pembukaan kita cenderung ibadat, tinggal maksiat, itu alhamdulillah. Tapi kedalaman lagi nanti Allah Ta'ala beri pembukaan dalam hati, itu zahir. Orang ajak pergi tempat maksiat, tak begitu. Jadi satu peringkat dia Allah Ta'ala buka dalam hati kita, nampak lagi benda-benda rahsia-rahsia Allah. Rahsia-rahsia Allah ni setengah mengatakan itu lagi halangan-halangan sampai ke Tuhan. Nanti Allah Ta'ala buka. Tapi memang itu sebagai tanda Allah Ta'ala nak tarik dia. Tapi bila nak tarik dia, jangan terlekat dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Hendaklah dia menuju pada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bagi dia karamah umpamanya, ataupun Allah Ta'ala bagi kelebihan-kelebihan yang tertentu, maka dia sudah tersibuk dengan kelebihan itu. Sungguh kadang-kadang orang yang betul-betul jadi dia tidak sembahyang pakai niat saja, jadi kerajaan langit dan umpamanya. Jadi milik dia, kadang-kadang asal dia daripada orang-orang yang ahli, orang-orang yang mencari apa ya? Orang-orang yang mencari Allah, asal dia orang yang mencari Allah. Tapi dengan kedapatan pemberian yang Allah Ta'ala beri, dia terlekat dengan pemberian tadi. Sungguh Allah Ta'ala boleh bagi ada orang, walaupun dia buat maksiat, dia pegang besi itu jadi syahid besi. Lepas tu dia kata, aku tak apa, muasyarah. Habis, langkah habis syariat. Maknanya. Maka terlekat dengan perkara-perkara yang macam itu, ataupun terhijab dengan perkara yang macam itu, dia merupakan bahawa orang itu belum lagi arif yang tahqiq, yang hakiki. Bahawa ia bersifat farak ni berpisah dengan syuhudnya, dengan sebab memandangnya kepada Allah. Bagi segala aria ni selain daripada Allah. Adakah karamah itu Allah? Belum. Karamah itu bukan Allah. Bukan nak cari karamah. Kalau cari karamah bermakna mencari selain daripada Allah. Tetapi arif itu iaitu yang fana ini binasa, yang hilang. Bahasa mudahnya lah, dalam wujudnya yang terlibat di dalam syuhudnya. Maknanya dalam wujud aria ini sudah fana, dalam wujud Allah yang terlibat di dalam syuhudnya. Wujudnya aria tadi yang terlibat di dalam syuhudnya, syuhud Allah.
melihat kepada Allah, melihat dalam pandangan syuhud Allah Ta'ala tadi, maka apa perkara-perkara yang selain daripada Allah Ta'ala itu sudah fana. Tak ada apa selain daripada Allah Ta'ala. Dalam syuhudnya memandang Allah, syuhudnya Allah tadi yang ghaib, yang ghaib, yang maknanya Allah Ta'ala yang ghaib, yang tidak diketahui. Allah Ta'ala memanglah ghaib. Tengok di dalam kitab Zin Syukri itu dia kata Allah Ta'ala itu maha ghaib. Maka Allah Ta'ala buka kepada siapa yang Allah Ta'ala inginkan. Maka bila Allah Ta'ala buka, maka orang yang dibuka itu akan melihat Allah yang ghaib itu. Tetapi Allah Ta'ala ghaib itu sebenarnya Allah Ta'ala tidak ghaib. Allah Ta'ala itu ada hampir ke kita, yang disebabkan ghaib dengan kerana kita. Ibaratnya tiang ni ada tiang. Kalau api padang kan, tiang ada sebelah kita, dia tak apa benda lah. Padahal sebelah kita, kita lakar, 2-3 pelakar, bong lah bagi. Maknanya ada. Tapi siapa yang ghaib? Yang ghaib itu, yang gelap itu pandangan mata. Siapa yang ghaib itu? Yang ghaib itu, yang gelap itu pandangan hati kita. Pandangan hati kita. Allah Ta'ala itu ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, hampir dengan kamu daripada orang itu. Dekat, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala kata, hamba aku ini kalau minta pada aku, sesungguhnya aku dekat. Dekat. Allah Ta'ala itu ghaib bagi sesiapa yang Allah Ta'ala tidak bukakan. Tapi Allah Ta'ala buka, maka melihat Allah. Maka melihat Allah Ta'ala tadi, apabila orang tadi dibuka oleh Allah Ta'ala, maka ketika itu dikatakan bahawa terlipat di dalam syuhudnya yang ghaib daripada isyarat yang Allah Ta'ala beri, dan masyuru dan musyarubihi, sesuatu yang diisyaratkan, makna yang Allah Ta'ala beri tadi dengan apa, dengan Allah Ta'ala yang memberi isyarat tadi, maka terpisah dia dengan sesuatu yang Allah Ta'ala isyaratkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuatu pemberian Allah dengan Allah terpisah. Ini kadang-kadang orang-orang yang sudah dekat dengan melalui jalan, bukan senang jalan ketuhanan. Dan jalan ketuhanan ni kita boleh pergi sendiri. Kita jalan seorang diri. Mana tak boleh, dia kena melalui guru yang memimpin kita. Maka bila ada benda-benda kedapatan yang pelik-pelik apa, kita kena rujuk pada guru kita. Nanti guru kita akan pesan. Kadang-kadang dia suruh banyakkan zikir, banyakkan taubat, banyakkan ini. Jangan kamu terpedaya dengan karamah. Kadang-kadang bila dapat sesuatu kelebihan, guru tu tutup balik karamah tadi. Ada juga kadang-kadang dibuka hijab, maknanya dapat kasyaf, maka ditutup balik kasyaf tadi, supaya tidak terlekat dengan kasyaf tadi. Dan ditanya Abu Ali Al-Zabari radhiyallahu anhu daripada isyarat. Apakah itu isyarat? Maka katanya isyarat itu menyatakan daripada yang terkandung akan dia pendapat daripada yang diisyaratkan kepadanya, tiada yang lain. Jadi nak beritahu katanya dia tetap isyarat. Isyarat ini menyatakan sesuatu, menyatakan sesuatu yang terkandung di dalam apa yang diisyaratkan. Allah Ta'ala isyarat tadi sesuatu benda, tapi di dalam isyarat yang diberi tadi ada terkandung sesuatu di sebaliknya. Payah nak dipahami. Allah Ta'ala beri satu kelebihan pada dia, karamah. Jadi karamah itu satu isyarat. Allah Ta'ala telah beri kelebihan kepadanya. Tetapi itu juga isyarat kepada kita bahawa jangan kita memandang kepada kelebihan yang Allah Ta'ala beri, tetapi memandanglah kepada Allah yang memberi kelebihan tadi. Dan hakikatnya bahawasanya isyarat itu berserta akan dia segala elah, dan segala elah itu jauh daripada haqaiq. Dan hakikatnya bahawasanya isyarat itu berserta akan dia segala elah. Elah ini banyak makna, tapi di antaranya kita boleh datangkan elah ini dengan makna banyak keaiban-aiban ataupun kecacatan-kecacatan ataupun kerosakan-kerosakan. Allah Ta'ala beri kepada kita sesuatu-sesuatu itu kadang-kadang membawa rosaknya hati kita. Sebab tu dia tanya orang wali mengatakan bahawa karamah ini aib. Kalau diberi karamah tidak karamah, maka manusia adalah tidak karamah.
wali Allah, dia naik pun nampak piti dah bawa. Maka orang minta piti, macam tak ada. Biasa jadi, hari ni tak jadi. Maknanya tak ada benda. Lalu orang pukul dia, orang marah dia, naik sangat piti tak bawa, kata orang pukul dia. Jatuh pesang. Lepas daripada tu kejut pula, orang tanya lagi, tak tahu ke kawan tu ada piti, tanya ni. Pukul lagi. Akhir sekali dia panasan, dia turun jalan atas air. Jalan atas air tadi, wali Allah Ta'ala. Maknanya dia memang boleh daripada awal jalan atas air. Tapi antara karamah dengan tidak karamah, dia pilih jalan biasa. Kita tu hendak wi karamah, kalau wi suti karamah, satu kampung dah. Baru orang pergi satu karamah. Karamahnya apa? Ketika mana semua padam, satu kampung api padam. Daripada tangan kita keluar cahaya. Keluar cahaya. Oh Allah, habis kabar habis kabar. Maknanya. Jadi karamah ini rupa-rupanya bukan satu benda yang kita cari. Kita mencari Allah, tapi karamah itu pemberian yang Allah Ta'ala beri. Maka diberi pilihan setengah-setengah wali Allah, dia tambah karamah. Dia pilih yang tidak karamah tadi, baginya air. Baginya itu kadang-kadang apa? Kerana karamah itu ada bahayanya, ada aib dia. Dan saya pernah tanya kepada seorang mengenai orang yang mendapat karamah wali Allah, adakah wali Allah Ta'ala ini dia ini dikatakan orang yang sudah selamat dengan Allah, dan dia ini maknanya dikira orang yang boleh menggunakan karamah dia mengikut kehendak hatinya. Dia kata tidak. Bahkan orang yang dapat karamah ini belum tentu dia menjadi wali Allah, walaupun dia sudah dapat karamah. Kerana apa? Kerana disangkakan karamah, tetapi bukan karamah, itu istidrak daripada Allah, yang semakin lama semakin jauh dengan Allah. Waliyazubillah. Dan kata Abu Bakar Ash-Shibli radhiyallahu anhu, tiap-tiap isyarat yang diisyaratkan akan dia makhluk bagi hak itu, iaitu tertolak atas mereka itu hingga mengisyaratkan mereka itu kepada hak, kepada Allah, dan tiada bagi mereka kepada demikian itu jalan. Kadang-kadang kata Abu Bakar Ash-Shibli, sesuatu yang diisyaratkan yang Allah Ta'ala beri itu masih lagi dia memandang makhluk. Maka hinggalah dia itu memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya, dan tidak memandang dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia tadi, hanya memandang kepada Allah, tidak yang lain daripada itu. Maknanya lebih kurang maksudnya, maka jangan terpedayalah. Dan kita memanglah kadang-kadang kita melihat orang yang ada kelebihan-kelebihan, padahal kadang-kadang orang yang ada kelebihan itu tak ada benda-benda pun. Dia pun tak ada suruh apa, dia dapat kelebihan, tapi orang lain saja kadang-kadang yang melebih-lebihkan lagi. Ada setengah itu memang dia menyembunyikan apa yang ada kelebihan pada dirinya, dan tidak semestinya orang tadi dilihat zahirnya tak ada kelebihan, tapi di sisi Allah Ta'ala tu ada kelebihannya. Dan kelebihan yang apa yang kita nak kelebihan tu? Kelebihan yang kita nak, kelebihan tauhid pada Allah. Bukan kelebihan boleh terbang dan semua itu, tidak. Benar-benar yang kita nak, kita hanya menjadi hamba kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang syukur kepada Allah. Dan tahqiq pula di dalam isyarat ini, iaitu keadaan hamba itu takluk pada satu nau itu satu jenis daripada segala nau asma, segala jenis nama-nama, dan juga sifat dan segala jenis sifat. Maknanya kalau katakan Allah Ta'ala beri sesuatu kekuatan, kudrat, maka dia melihat kepada kudrat Allah. Dan sifat hingga adalah segala ahwal sekaliannya berlaku atas barang yang tiada dikehendaki, demikian nau itu, jenis itu. Padahal amal dan kaul, maka zahirlah segala hukumnya dalam segala amal hamba itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala memberi kepada seseorang tadi sesuatu, maka sesuatu yang Allah Ta'ala beri kadang-kadang di atas sifat Allah ataupun di atas asma Allah. Macam saya kata tadi, dapat rezeki, maka orang yang dapat rezeki melihat pada nama Allah Ar-Razik,
Kadang-kadang Allah dia melihat amalan dia tadi, melihat pada kudrat dan iradat Allah Taala. Maka sebenarnya itu baru satu jenis daripada pemberian Allah. Bukan kita nak benda itu. Hanya orang tadi teruskan kepada amal dia tadi, melakukan amal dia dalam keadaan terus mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita dapat macam tu pun rasa dah suka tu. Setengahnya bila berzikir Allah, hati ingat sama pada Allah. Orang yang hati ingat sama pada Allah ni boleh hilang. Ada seorang tu dia jumpa saya, kelas hikam lepas saya hikam. Dia kata dulu saya pegang tasbih saja. Saya pegang tasbih, kadang sebut lidah hati ingat. Dia zikir sendiri. Ingat sungguh dia. Tapi hari ni pegang tasbih betul-betul pegang batang kayu. Dia sebut subhanallah, subhanallah, tak ada benda nak buat buat ni. Saya tanya dia ambil fikir dengan siapa. Masa tu duduk tabiat dengan siapa. Dia kata saya pergi Indonesia. Saya duduk di sana, belajar amalan zikir-zikir dan sebagainya. Duduk dengan siapa boleh berzikir. Balik Malaysia selama beberapa lama hilang tu. Hilang, pegang tasbih tak ada benda. Kena zikir macam biasa, tak boleh nak mari lagi dah. Sebab tu dia kata pemberian itu tak boleh terus terlekat dengan tu. Terus amal, belajar macam biasa, jalan zahir kena lalu. Jangan duk sibuk ke jalan tu saja. Maknanya akhir kali tambah dah, belajar pun tambah, duduk tasbih, hati sudah ingat. Hati ingat dah ni bagus dah. Tapi kalau meninggalkan jalan amal yang lain, perkara-perkara yang asas itu meninggalkan tak boleh. Akhir sekali hilang. Saya kata pada dia kena pergi balik lah. Kita biar balik. Kita memang tak mampu. Macam mana? Dia khabar dia pegang tasbih tu dah ingat habis. Kita paling ni pegang tasbih dah ingat-ingat. Dia tanya kita, lagi tak boleh. Patutnya kita tanya dia macam mana dia dapat perkara yang macam tu, yang membawa satu kelebihan yang baik. Maknanya maka barang siapa ada umpama isyaratnya bagi garam ataupun dan pasal ataupun lawanan demikian itu, maka segala amalnya atas segala nauk daripada rajat dan khauf serta nauk takluknya pada janabul haqqi, dan barang siapa diisyaratkan kepada istighraq wujud di dalam dunia, maka segala amalnya atas segala nauk daripada syukur dan iltihad. Apa ni? Pada suatu wajah, iltihad pada suatu wajah, memandang ia berpaling, memandang ia di dalamnya akan punya Tuhannya. Dan orang yang arif yang kamil itu ialah himmahnya di belakang setiap demikian itu. Kenapa itu bodoh faham? Wallahu a'lam. Tapi itu minggu depan kita sambung balik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu